kepala penyembur ataupun sprinkler head dan injap air masuk breaching inlet yang terletak di luar bangunan. Sistem pepasangan keselamatan kebakaran ini juga perlu menggunakan sistem kuasa bantuan jana kuasa ataupun genset sekiranya bekalan kuasa elektrik utama terputus. Keperluan isi padu tangki air simpanan untuk sistem ini adalah bergantung kepada jenis kemebahayaan dan ketinggian setiap bangunan yang dikategorikan melalui ordinary hazard. Secara umumnya, keperluan sistem ini dipasang pada bangunan yang melebihi 1,000 meter persegi dan 7,000 meter padu merujuk kepada Jadual ke-10 Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Sistem penggera kebakaran. Sistem penggera kebakaran adalah sistem yang memberitahu penghuni tentang berlakunya sesuatu kebakaran atau kecemasan di dalam bangunan. Penggera kebakaran akan membunyikan loceng kecemasan untuk mengisyaratkan penghuni mengosongkan atau melakukan pencegahan kebakaran di peringkat awal sebelum ketibaan anggota bomba. Keperluan kepada sistem penggera ini dapat dirujuk kepada Jadual ke-10 Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Sistem pengesan haba dan asap. Sistem ini akan memberi isyarat apabila mengesan asap atau haba sekiranya berlaku kebakaran. Isyarat akan dihantar kepada peti penggera tentang kedudukan lokasi sistem penggera asap atau haba ini diaktifkan dan akan membunyikan loceng kecemasan sebagai isyarat kepada penghuni bangunan untuk bertindak bagi menyelamatkan diri. Penentuan pepasangan keselamatan kebakaran ini juga ditentukan kepada kumpulan maksud dan bahaya pendudukan sesuatu bangunan dengan merujuk kepada Jadual ke-10 Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Seterusnya, sistem pancur kering ataupun dry riser. Sistem pancur kering merupakan satu unjuran paip secara menegak bagi memadam kebakaran di bangunan tinggi. Keperluan pepasangan keselamatan kebakaran ini adalah bagi bangunan yang berketinggian 18.3 meter hingga 30.5 meter. Bagi pepasangan paip pula, untuk ketinggian bangunan 18.3 meter hingga 22.8 meter adalah paip berdiameter 100 mm digunakan dan dilengkapkan dengan aliran masuk dua hala ke dalam sistem. Bagi pepasangan yang berketinggian 22.8 meter hingga 30.5 meter adalah menggunakan paip berdiameter 150 mm dan aliran masuk ataupun breaching inlet 4 hala digunakan. Kedudukan alir masuk ini hendaklah berhampiran dengan pili bomba yang berjarak 30 meter dan berhadapan dengan akses masuk perkakasan bomba. Penempatan injap pelantar atau landing valve bagi sistem pancur kering ini hendaklah berada di dalam lobi terlindung di setiap aras dan perlu disediakan dengan 2 hos dan 1 nozzle bersamanya. Penggunaan sistem pancur kering ini akan diberi tekanan dengan menggunakan jentera ke alir masuk utama dan dialirkan melalui paip pembekal ke nozzle yang digunakan. Sistem pancur basah ataupun wet riser. Sistem ini juga merupakan sistem paip secara menegak yang digunakan pada bangunan yang melebihi 30.5 meter tetapi tidak melebihi 61 meter, melainkan dengan kebenaran ketua pengarah bomba yang membenarkan sehingga 70.15 meter. Sekiranya terdapat bangunan yang melebihi 70.15 meter, sistem pancur basah peringkat kedua hendaklah diadakan dan untuk peringkat seterusnya. Tetapi peringkat kedua dan peringkat seterusnya ini juga tidak dibenarkan melebihi daripada 70.15 meter. Pemasangan dan ujian sistem pancur basah ini adalah tertakluk kepada Malaysia Standard 1489 bahagian kedua. Muatan tangki bagi sistem ini adalah 45,500 liter
bagi tangki utama, manakala bagi tangki pemecah berperingkat adalah 1,137.5 liter. Penempatan injap pelantar ataupun landing valve juga berada di dalam lobi terlindung bagi tiap-tiap ruangan akses menentang kebakaran. Komponen dalam sistem ini adalah sistem pam, tangki, panel kawalan pam, injap pelantar, injap alir masuk, injap pelepas udara atau air release valve dan injap pelantar tiga hala yang terletak pada atas bangunan. Saiz paip pembekal yang digunakan adalah berdiameter 152.4 mm dan diuji secara hidrostatik pada tekanan melebihi 50% tinggi daripada tekanan kerja yang dikehendaki dan diuji tidak kurang 14 bar selama 24 jam. Sistem yang seterusnya adalah sistem salur bantu mula ataupun sistem hose reel. Sistem ini merupakan pepasangan keselamatan kebakaran yang boleh digunakan oleh orang awam untuk mencegah kebakaran pada peringkat awal. Keperluan kepada pepasangan ini juga tertakluk kepada jadual ke-10 Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Lokasi penempatan alat ini hendaklah di kawasan yang mudah dilihat, senang digunakan, seperti di laluan koridor, berdekatan dengan tangga atau lobi terlindung. Kapasiti tangki gelung hos atau salur bantu mula ini adalah sebanyak 2,275 liter bagi setiap gelung pertama dan bagi setiap gelung hos tambahan adalah 1,137.5 liter dengan kapasiti maksimum bagi setiap gelungan seterusnya adalah 9,100 liter. Jarak kedudukan salur bantu mula ini adalah 30 meter antara satu salur bantu mula dan satu salur bantu mula mengikut jarak perjalanan. Komponen dalam sistem ini adalah melibatkan sistem pam iaitu duty dan standby sahaja, tangki, panel kawalan pam dan gelendung hos serta nozzle kawalan pancutan secara jet atau spray dan boleh ditutup. Kedudukan pam dan tangki juga berbeza. Terdapat beberapa reka bentuk bagi kedudukan pam ini iaitu kedudukan tangki di bawah yang menggunakan pam sama ada elektrik atau enjin gasolin, ataupun kedudukan tangki di atas bangunan yang menggunakan graviti dan masih lagi menggunakan sistem pam. Sistem pepasangan tetap gas. Selanjutnya, selain daripada sistem pemadaman menggunakan air, terdapat juga kawasan atau ruangan yang sensitif atau kurang berkesan dengan medium pemadaman air. Sistem pepasangan keselamatan kebakaran jenis ini menggunakan gas. Lokasi penempatan sistem ini melibatkan ruangan elektrikal dan mekanikal seperti bilik transformers, bilik suis utama dan bilik jana kuasa. Terdapat juga kawasan lain selain daripada bilik elektrikal dan mekanikal ini seperti ruangan pembedahan, penyimpanan dokumen yang memerlukan kelembapan yang rendah seperti arkib ataupun bilik fail. Sistem pepasangan ini selalunya dipasang di kawasan yang tidak berpenghuni. Ini kerana apabila sistem ini dilepaskan, tujuannya adalah untuk mengurangkan kepekatan oksigen sehingga takat kebakaran itu berhenti. Sistem pemasangan yang popular di negara kita adalah jenis menggunakan gas karbon dioksida. Namun, kini terdapat sistem pemasangan tetap yang lebih baik menggunakan gas jenis FM200 atau inert gas 55.
Okey, tuan-tuan, itulah kata orang kita sesi kita bahagian yang pertama. Okey, ada soalan-soalan dekat situ yang tuan-tuan boleh tanya. Slide tu kalau daripada allegation tu, slide tu kalau you nak nanti you leave your email dekat situ, and then bahagian keselamatan kebakaran akan email to you lah for your reference. Okey, supaya juga saya perkenalkan pada tuan-tuan, satu lagi kita punya kata orang buku bergerak untuk UBBL Kuala Lumpur ni, kita panggil juga Tuan Sulaiman Tan. Kalau ada lagi soalan-soalan, kita tuan-tuan boleh kemukakan melalui chat tu. And then daripada Muhammad Zul Hafiz, tolong tinggalkan you punya email Muhammad Zul Hafiz, nanti kita akan emailkan slide tu kepada you. Okey. Okey, siapa yang nak slide tu, you tinggalkan email dekat kita punya chat ni, nanti kita akan send to you lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan juga kepada bahagian yang kedua, sambungan still lagi dalam sistematif. Dan habis tu kalau ada direct question yang tuan-tuan nak kemukakan, tuan-tuan boleh berbuat demikian, ataupun you just chat melalui kita punya ni, dan pegawai-pegawai kami yang di belakang di bawah ni akan cuba menjawab apa-apa juga soalan dia. Okay, tuan-tuan, we go for our second part. Deron? Boleh. Yeah. Dalam sistem pepasangan keselamatan kebakaran, sistem bantuan menentang kebakaran. Sistem bantuan menentang kebakaran ini juga merupakan tambahan sistem dari sedia ada untuk lebih efisien. Keperluan kepada sistem ini juga penting bagi sesuatu kawasan yang mana kawalan daripada jadual ke-10 Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 tidak dapat digunakan, tetapi masih ada kemerbahayaan kepada bangunan tersebut dan juga anggota penyelamat dalam operasi memadam kebakaran. Sebagai contoh, sistem pengurusan asap ataupun smoke spill system. Sistem pengurusan asap adalah satu elemen yang penting untuk penghuni melepaskan diri dalam keadaan asap yang memenuhi ruang. Sistem ini digunakan secara mekanikal ataupun semula jadi. Sesuatu ruang yang tertutup perlunya ada sistem pengurusan asap yang baik bagi membolehkan penghuni melepaskan diri. Bagi keperluan pepasangan ini, untuk anggota bomba pula, membolehkan mereka memasuki ruangan tersebut untuk memadam punca kebakaran tanpa halangan kepulan asap yang tebal. Selain itu juga, pengeluaran asap panas ini juga mengurangkan kemerebakan api dalam ruangan terkepung agar tidak merebak. Merujuk kepada Malaysia Standard 1780 tahun 2005, sesuatu kawasan di bawah tanah seperti kawasan tempat letak kereta yang melebihi 1000 meter persegi yang mana ruangan tertutup perlu diadakan sistem pengurusan asap, di mana kemasukan udara dan pengeluaran asap boleh dikawal dari bilik kawalan melalui panel penggera kebakaran. Sekiranya kawasan tersebut kurang daripada 1000 meter persegi, satu pengudaraan asap juga hendaklah diadakan dengan bukaan semula jadi bagi pengudaraan baru adalah 2.5% daripada luas lantai kawasan tersebut. Tugas sistem pengudaraan ini adalah untuk memastikan laluan keluar dari bangunan itu selamat digunakan. Sistem pengurusan asap ini membolehkan asap panas bergerak keluar daripada bangunan dengan cepat, seterusnya mengurangkan kemerebakan. Tugas exhaust fan adalah menyedut keluar asap melalui atas atau sisi bangunan mengikut reka bentuk jurutera, manakala
udara semula jadi atau fresh air akan menolak dan menggantikan asap panas dari bawah. Seperti yang kita lihat pada gambar rajah tersebut, fresh air atau udara segar akan ditolak masuk ke ruangan tersebut, manakala sistem exhaust akan menyedut asap keluar melalui gegelung tertahan api yang berketahanan 1 jam di atas siling dan membuang asap tersebut keluar daripada bangunan. Ini akan mengurangkan kemerebakan api yang lebih besar, atau reka bentuk pengurusan asap ini akan menghalalkan kemerebakan ke kawasan yang kurang berisiko atau menjauhi laluan keluar atau masuk sesebuah bangunan. Sistem isi tekan, pressurized system. Sistem isi tekan atau pressurized system adalah bertujuan memastikan jalan keluar itu selamat dan bebas asap dengan menyalurkan tekanan positif dalam ruangan tersebut. Kepentingan pengudaraan sistem isi tekan ini juga sama seperti sistem pengurusan asap. Tetapi sistem isi tekan ini terletak di ruangan lobi menentang kebakaran dan lobi terlindung yang mana menghubungkan tangga keselamatan dan laluan koridor terlindung. Kawasan ini juga memberikan kawasan untuk anggota bomba bertempat atau staging ataupun mengoperasikan pepasangan keselamatan kebakaran seperti sistem pancur basah, menghidupkan suis pengasingan elektrik dan menggunakan lift bomba. Suis pengasingan elektrik ataupun fireman switch. Suis pengasingan elektrik digunakan untuk mengasingkan bekalan kuasa elektrik bagi sesuatu zon ataupun tingkat yang berkenaan pada bangunan. Ini bertujuan agar operasi pemadaman dapat dijalankan dengan selamat kepada anggota bomba dan mangsa. Merujuk kepada Undang-Undang Kecil 240, tiap-tiap lantai atau zon sesuatu tingkat yang berkeluasan bersihnya melebihi 929 meter persegi hendaklah dilengkapi dengan suis pengasingan elektrik yang ditempatkan dalam kepungan tangga untuk membolehkan pemotongan bekalan kuasa elektrik ke tingkat atau zon yang berkenaan yang menggunakannya. Walau bagaimanapun, lampu kecemasan dan pepasangan keselamatan kebakaran yang lain di tingkat tersebut masih lagi boleh digunakan dan berfungsi. Seterusnya, telefon bomba. Sistem ini merupakan sistem bantuan pepasangan kepada anggota bomba dalam memudahkan hubungan dengan bilik kawalan kebakaran. Ianya juga boleh digunakan oleh penghuni untuk berhubung dengan bilik kawalan sekiranya dalam situasi kecemasan. Kedudukan telefon bomba adalah di tangga menentang kebakaran, bilik pam, bilik jana kuasa dan bilik motor lift. Telefon bomba ini juga boleh dicantumkan dengan sistem siar raya sedia ada yang boleh digunakan untuk memberi arahan kepada keseluruhan bangunan melalui sistem siar raya bangunan. Bagi sistem siar raya, sistem yang menggunakan mikrofon, amplifier dan pembesar suara yang membolehkan meningkatkan kekuatan suara untuk memberitahu sebarang kecemasan atau kebakaran yang berlaku dalam sesebuah bangunan. Ini agar penghuni dapat membuat pelepasan diri. Keperluan sistem ini adalah bagi bangunan yang melebihi 30.5 meter yang berstatus komersial seperti hotel, tempat perhimpunan dan kompleks membeli belah. Rujukan bagi sistem siar raya ini adalah tertakluk kepada Undang-Undang Kecil 239, Sistem Komunikasi Suara di dalam Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Lift bomba. Sistem yang terpenting bagi akses kepada tingkat-tingkat bagi bangunan yang melebihi 18.5 meter. Rujukan ini adalah tertakluk kepada Undang-Undang Kecil 243, lift bomba. Lift bomba merupakan pengangkutan ketika berlaku kecemasan dalam bangunan. Pasukan bomba akan mengaktifkan lift ini kepada fireman mode dengan menghidupkan suis yang selalunya terletak berhampiran pintu lift
yang terletak di ruangan akses menentang kebakaran dari paras lantai tertuan untuk ke tingkat yang berlakunya kecemasan. Lift ini juga dilengkapi dengan kuasa pendua yang menggunakan sistem jana kuasa sekiranya bekalan kuasa elektrik terputus. Saiz lift bomba adalah 2 kali lebar daripada saiz lift biasa. Ini memudah anggota untuk membawa usungan mangsa dan juga peralatan. Bagi bangunan yang besar, keperluan lift bomba ini adalah bergantung kepada jarak antara satu lift bomba ke satu lift bomba yang lain, yang mana jarak itu tidak melebihi 61 meter. Ruangan akses menentang kebakaran ini adalah terdapatnya tangga keselamatan, sistem pancur basah atau kering dan suis pengasingan elektrik, yang mana kawasan tersebut dilindungi dengan dinding batu bata dan pintu ketahanan api 2 jam. Tuan-tuan, begitulah perkongsian yang dapat saya kongsikan pada sesi kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada semua. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu tadi kita punya sesi untuk sistem pemasangan keselamatan kebakaran aktif. So saya tengok dekat sini banyak juga soalan-soalan, tapi saya pegawai-pegawai yang di belakang ni dah cuba menjawab. So kalau ada lagi soalan-soalan yang tuan-tuan nak kemukakan secara live, direct kepada Tuan Syazwan dan juga pegawai daripada bahagian keselamatan kebakaran ni, tuan-tuan boleh terus tanyakan soalan, onkan kamera dan kita akan cuba jawab. Tengok soalan dekat yang bawah sekali ada. Dia auto. Okey. Bawah sikit lagi dia. Ada tadi apa? Dia kata apa? Paling bawah lagi. Paling bawah sekali. Yang ni je tadi. Saya ada soalan pilih bomba. Tu dah jawab ke belum Tuan Laili? Belum. Okey, dekat chat tu ada daripada Syarina Ali. Saya ada soalan, pilih bomba di fasiliti sepatutnya sentiasa ada air kan? Adakah menjadi kesalahan sekiranya pilih bomba kosong tiada air? Ya. Bagi saya jawab. Ya. Tuan Syazwan boleh tu jawab? Okey, terima kasih Puan Syarina. Puan Syarina, menurut kepada Akta Perkhidmatan Bomba 1988, Seksyen 23/1, notis bagi kerja yang menjejaskan pilih bomba. Jadi kalau fasiliti tersebut tak ada air, dia boleh dikenakan tindakan notis secara bertulis dan perlu membuat pembaikan dalam tempoh 7 hari. Sekiranya notis tersebut dalam kerja pembaikan 7 hari itu tidak dipatuhi, premis tersebut akan di-compound lah. Okay. Saya rasa itu dah menjawab, dan kalau sebenarnya pilih bomba itu memang betul kena ada sentiasa air, dan macam Tuan Syazwan kata tadi mengikut akta kita, sekiranya ada sebarang kerja-kerja pembaikan terhadap pilih bomba, notis hendaklah dihantarkan kepada Jabatan Bomba tuan. Dalam masa 7 hari dia kena buat, dan kita kena maklumkan supaya bila berlaku kebakaran di tempat tersebut, anggota bomba itu sendiri telah dimaklumkan pilih bomba tersebut tak boleh digunakan dan kita cari alternatif lain, sumber-sumber air yang lain seperti air terbuka dan sebagainya untuk kita cuba dapatkan bekalan air dan memadamkan kebakaran dengan lebih cepat lagi. Okey. Okey, banyak yang nak minta slide ni. Okey, satu lagi cara, saya tak tahu tuan-tuan dan puan-puan recordkan tidak kita punya melalui platform Zoom tadi. Kalau boleh record, tuan-tuan sebenarnya dah dapatkan satu info, tapi tak apa, yang mana dah tinggalkan email tu, kita akan cuba emailkan slide. Tapi Tuan Syazwan boleh kongsikan tak email peribadi Tuan Syazwan? Mungkin juga kita boleh direct kepada tuan, nanti tuan sharekan slide kita. Okey tuan-tuan, kita sharekan ni. Type dekat situ soalan. Ada soalan bawah, terima kasih banyak. Okey, daripada
Romina Gray Melvin, terima kasih banyak atas perkongsian yang penuh dengan info berguna. Okey, terima kasih sama-sama Romina. Big thanks juga kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat yang sentiasa bersedia setiap masa memastikan keselamatan masyarakat. Congratulations. Okay, welcome Romina. Thanks for the good thoughts. Okay, Assalamualaikum tuan. Adakah perlu pilih bomba di dalam kawasan universiti di cat merah atau kekal kuning? Terima kasih. Di universiti di macam sendirian kan ataupun awam? Awam kan? Awam. Okay. Okey, kalau Cik Muhammad Nur Kamarudin boleh mentionkan universiti itu adalah universiti IPTS ke ataupun IPTA? Kalau IPTA menurut Tuan Syazwan dia masih lagi IPTS. Tuan Tuan Syazwan boleh jawab kan untuk soalan daripada Muhammad Nur Kamarudin tu? Silakan. Dia perlu cat warna cat merah kan? Sebab kalau persendirian merah kan? Persendirian warna merah, untuk swasta warna kuning lah. Tapi kalau ni IPTS ni maknanya swasta, suppose kena warna kuning. Kena warna kuning Cik Muhammad Nur Kamarudin. Boleh dengar tak Cik Muhammad Nur Kamarudin? Kita punya jawapan daripada Tuan Syazwan. Ikutkan universiti tuan-tuan adalah IPTS swasta, suppose dia kena warna apa tadi tu? Kena warna kuning. Okay. Yang awam saja berwarna merah. Okey. Okey, dia kata noted tuan. Thank you very much. Okey, soalan yang lain daripada mana tu? Mak Isya Madura Razak. Assalam, saya ingin kepastian memancur air di siling. Manakah kedudukan yang betul? Di atas siling atau di bawah siling? Ini soalan Puan Leman. Saya ingin kepastian pemancur air di siling, manakah kedudukan yang betul? Di atas siling atau di bawah siling? Di bawah siling. Okey, Tuan Syazwan boleh jawabkan soalan daripada Mak Isya Madura Razak tu? Okey. Boleh Tuan? Silakan. bagi pemancur air siling sprinkler ni kan. Okey. Jadi kalau sprinkler, kalau dia di atas siling ataupun di bawah siling tu maksud dia di dalam siling lah. Dalam siling ataupun di luar siling yang seperti kebiasaan kita nampak tu. Yang untuk di dalam siling, kiranya siling tu maksud dia siling board dengan siling konkrit tu. Dia punya jarak dia melebihi 800 mm. Dia perlu adakan satu lagi di dalam siling. Jadi dia ada dua lagi, kita panggil sistem tu double layer. Double layer, okey. Boleh Cik Mak Isam Abdul Razak jawapan daripada Tuan Syazwan dan juga tim bahagian keselamatan kebakaran. Okey, another question from Romina. Anda diizinkan untuk bertanya, jika kita kenal pasti satu-satu kawasan memerlukan pilih bomba tambahan, bagaimana cara untuk kita memohon pilih bomba untuk tambahan? Macam mana kita Tuan Syazwan? Dia kawasan tu kita perlukan pilih bomba tambahan. Tapi sebenarnya based on my experience Romina, penentuan untuk pilih bomba ni dia punya jarak dia dan calculation dia semua dah ada. Tapi sekiranya kalau tuan-tuan merasakan perlu ada satu pilih bomba yang bersesuaian ditempatkan di tempat tuan-tuan boleh membuat permohonan kepada Jabatan Bekalan Air di kawasan tempat tuan-tuan berada. Tapi you just believe me, there is already calculation untuk setiap pilih bomba tu jarak dalam sesuatu kawasan. Kadang-kadang kita rasakan macam tak ada pilih bomba, tapi when you walk a little bit further from that side, you akan sebenarnya jumpa satu pilih bomba. Dan kita dah tetapkan macam tu. Tapi never mind, kalau Romina kata nak apply, you boleh buat satu surat lah kepada Jabatan Bekalan Air untuk dapatkan satu pilih bomba di sini. Mana Syamsul Nizam soalan dia betul tak? Kawasan alat siar raya. Saya ingin mau. Boleh ulang semula kawasan yang perlukan alat siar raya? Okey, Tuan Syazwan akan jawab. Untuk kawasan yang keperluan bagi alat keperluan sistem siar raya ni, jadi bagi bangunan yang melebihi 30.5 meter,
kemudian kompleks perdagangan dan kompleks kilang dan juga tempat perhimpunan. Itu yang kita perlu pasang. Itu yang kita pasang. Jadi bagi kawasan pejabat pula, bagi luasnya lebih 92.9 meter persegi. Kalau dalam unit kediaman ni kita tak ada, tapi kalau macam dalam bilik hotel ataupun mana-mana Bangunan komersial dikenakan. Okey, boleh tak tadi jawapan tu tadi? Cik Syamsul Nizam Syari, dengar tak jawapan daripada Tuan Syazwan? Okay, scroll down lagi. Salam, apa beza gas? Itu soalan yang tadi lagi kita jawab lagi. Biar naik kata balik, biar. Assalamualaikum tuan-tuan sekalian, apa beza gas CO2, Fe13, FM200 dan pyrogen? Cuma beza dia. Apa tadi? Untuk perbezaan antara CO2, Fe13, FM200 dan juga pyrogen ni, CO2 ni dia berbeza dengan Fe13 dengan FM200. FM200 ni more to friendly user lah. Maksud dia bilik tu boleh ada pendudukan. Kalau CO2 ni lebih kepada bilik yang tiada pendudukan. Sebagai contoh, bilik yang tiada pendudukan ni macam bilik generator. Kemudian kebanyakan FM200 pun kita gunakan dalam bilik elektrik, tapi dia more friendly. Tapi most of the FM200 ni dia using dalam bilik-bilik yang ada pendudukan, sebagai contoh bilik kawalan server, Komputer apa semua. Tapi dari segi isi kandungan dia tu berbeza lah. CO2 ni mostly daripada karbon dioksida yang mana dia lebih bertoksik. Jadi penggunaan dia pun berbahaya kepada pengguna sekitar. Yes. Fe13, FM200, pyrogen tu semua adalah jenis konsep reagent. Okey, boleh tak? Cik Muhammad Asnizam dengan jawapan daripada Tuan Syazwan dan juga tim tadi. Okey, yang pemancu siling dah. Okey, boleh ulang kawasan yang perlukan alat siar raya. Kita dah ni tadi. Okey, Tuan, dry powder ABC bagaimana nak tentukan kekuatan fire rating untuk memadam api? Misalnya 10 meter persegi memerlukan berapa biji dry powder. Okey, dry powder satu alat pemadam api, coverage dia adalah untuk 7/5 keluasan dia. 7. Ya. So 0.065. Luasan kali dengan 0.065 kita dapat fire rating dia. So dry powder. Dry powder tu kan? Pilih bomba jika tuan-tuan nak pilih bomba jika ada cuma tekanan tidak mencukupi daripada pembekal macam mana tuan? Pembekal tu siapa tu? Jabatan Bekalan Air ataupun siapa? Kita assume sebagai PBA lah, pihak penguasa PBA. air. So selalunya kalau dalam senario operasi dalam jabatan bomba ni, kita akan minta syarikat pihak penguasa air ni untuk mengalirkan air ke kawasan tu lebih sikit daripada ni. Dia boleh kontrol tekanan air tu di bilik-bilik pump dia. Jadi dia akan alihkanlah untuk sementara waktu. Mungkin kawasan sebelahannya tu dia kurangkan tekanan, dia alihkan ke kawasan yang terlibat dengan kebakaran. Okey, boleh tak tu? Cik Hao tak silap. Ya. Okey, soalan 2, apakah status terkini ni SPKA, Sistem Pengawasan Kebakaran? Itu soalan tu luar bidang kuasa kita lah untuk hari ni. Masih proses dia. Proses tu macam mana? Proses latihan. Okey, itu macam Tuan Syazwan kata, Cik Muhammad Zulfahmi bukan Cik Syamsul Nizam. Itu di luar bidang kuasa kami, tapi kita masih lagi tengah buat pelantikan dan sebagainya lah. Okey, adakah boleh pilih bomba digantikan jenis hydrogen monitor? Tugas pilih bomba ni sebenarnya untuk memberi air kepada anggota bomba sewaktu operasi, tapi sebab kita tak ada fitting yang untuk connecting ke hydrogen monitor. Hydrogen monitor ni untuk lebih kepada kawasan yang kemembayaan dia tinggi, sebagai contoh loji penapisan minyak.
dia memang memerlukan tiada penggunaan manusia lah kat situ. Jadi hydra monitor tu sesuai. Kalau untuk kawasan perumahan macam kita ni masih memerlukan apa ni? Hydra untuk normal operating. Okay, apa animals attendee. The first question is fire resistant door. Itu rintangan api 60. Dia punya ketahanan minimum legal requirement is 60 minit lah, 1 jam. Okay, it's a minimum. Saya pun tak pernah dengar lagi pintu rintangan api 30 minit, setengah jam. Okay. Tak ada dah. Okay, fire sprinkler, is it mandatory to have fire sprinkler inside residential home, in service apartment? Bagaimana? It's based on the, but currently they're based on the building status. Okay. There are some of PVC allowed it, and also PVC allowed. By law. Yes. Diamond by law. By law 2021 coming. Okay. Also service department yang Okay. And then fire extinguisher and sanitized storage area. Is it ABC fire extinguisher suitable? Yeah. Tak sesuai kan? Silent storage. Actually, we are not from the chemical background. So, Okay. And then Mr. NMS, can you more specific about the sanitized storage tu? Kita pun tak pernah dengar lagi. Okey, kalau ceiling dan konkrit itu rapat, sprinkler itu perlu ada di dalam atau di luar? Okey, menjawab pada Cik Maisham tu, dia ada jarak yang Tuan Syazwan cakap tadi kan? 800 mm. Melebihi 800 mm, dia kena ada sprinkler juga di antara kita punya slab tu dengan ceiling tu. Tapi kalau jarak tu tak melebihi 800 mm, cuma di bawah ceiling saja kita perlukan. Apakah perbezaan antara smoke detector dan heat detector? Terima kasih. One question, smoke detector kita just untuk mengesan asap, and heat detector kita mengesan haba lah, kebakaran. Itu saya dah jawab untuk Mr. Yo Kim. But for the public people, my advice is you kena ada the most important smoke detector tuan. because smoke first and then later. Yes, heat. Okay. And then okay, terima kasih tuan di atas semua respon berkenaan Cik Samsul. Okay, yang daripada chat yang sebelah tu, Tuan Aidil dengan Tuan Miao dengan Tuan Leman cuba menjawab juga. Adakah perlu penambahan pilih bomba? Itu dah jawab. Apakah warna pilih bomba dalam kawasan Permis Kilang? Itu adalah swastanya tuan. Warna kuning, supposed to be yellow. Ingat tuan-tuan, sekali lagi saya ulang, pilih bomba yang milik swasta seperti di Kilang, universiti dalam kawasan pagar Kilang dia, itu mesti berwarna merah. Kuning, sorry. And then di awal tu kita berwarna merah. Tepi jalan. Yang tepi jalan utama tu tuan-tuan tengok sekarang semua berwarna merah lah. Yes. Okay, any question lagi from our live? Kalau tak ada, mana? Q&A buka sekali lagi. Tengok. Oh, ada 17 lagi. Okey, itu dah semua dah. Terima kasih tuan. Cuba naik ke atas, tadi yang kita tak jawab lagi kan? Good morning, can we have the training slide? Okay, leave your email. Assalamualaikum tuan-tuan. Dah kita dah jawab. Okay, from the live chat Q&A tu kita dah jawab semua sekali. Ada tak lagi soalan tuan-tuan? Video. Slide. Tuan sharekan tuan punya slide. Okay, Beron, kita ada tuan-tuan, kalau tak ada apa soalan, minta tuan-tuan scan QR code ataupun pergi ke link tu. Okay, sekejap ya. Okay, tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan scan dan juga cuba jawab soalan-soalan? Dah ada? Sekejap kita akan share dekat tuan-tuan. Aduh. Apa dekat tu tadi kan? Apa dekat depan tu? Boleh tak Veron dah share? Link ada dalam chat. Okey, link ada dekat dalam chat tu tuan-tuan. Minta tuan-tuan klik link tu untuk menjawab soalan-soalan yang kami sediakan. It's just a simple question. Just untuk kita dapatkan feedback daripada tuan-tuan.
Okey, tuan, bolehkah kita mengadakan latihan fire drill? Buat masa sekarang tak boleh kan kita because of the COVID. Buka balik situ Vera tadi. Buka soalan. Masa pandemik ini dia. Okey, jawapan kepada Mr. Palaniswamy. Sekarang ni because of the pandemic kita di Kuala Lumpur khasnya kita memang tidak ada membuat latihan fire drill. Okey. Okey tuan-tuan, boleh tak klik link yang dikongsikan tu? Kita nak minta kerjasama dengan tuan-tuan, klik link tu untuk jawab soalan. Nanti kita akan tengoklah. Sebab perlu soalan-soalan tu untuk kajian pada pihak kami. Sama ada sistem kita jalankan secara ni memberikan kesan, memberikan ilmu kepada tuan-tuan ataupun tidak. Itu yang paling penting. Bukan kata orang nak menilai kepandaian dan sebagainya. Tapi kita cuba memperbaikilah daripada semasa ke semasa. Dan boleh juga scan. Okay, Baron back to our. Dah scan dah semua? Kita bagi link. Okay, bagi link dekat situ. Okay, tuan-tuan dekat situ pun kita dah dekat chat tu kita dah share juga link. Baru pergi pada kita yang besar ni. Okey tuan-tuan. Kalau tak ada link pun tuan ada dekat atas tu. Tu kami dah masukkan dekat link. Ada tak puan? Okey, ada apa-apa soalan lagi tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tak ada, saya akan hand over balik kepada MPC untuk seterusnya lah. Dan sebelum kita berakhir, okey, kita ada uploadkan link slide tu. Sekejap kita akan uploadkan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, our team tengah nak bagikan link untuk tuan-tuan upload slide tu. Boleh tunggu sekejap? Merah. Ya. Kat sini. Pergi kat sini. Nak upload daripada sini. Tolong kita. Pada sini. Ada ni. Merah. Tuan ni nak upload link. Nak share dekat chat. Boleh? Upload file. Okey, kita ada masa lebih kurang 10 minit lagi tuan-tuan sebelum saya hand over back to our kita punya ni MPC. Adakah salah saya bila nombor warna merah bagi kawasan bukan nombor 1? Salah ke?